أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم، وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu, dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Setelah mengakhiri tadabbur pada ayat 280 pada kuliah sebelum ini, insya-Allah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat 281. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan majlis dengan Ummul Kitab dan seterusnya memulakan tadabbur kita pada malam ini. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak sambung ayat 280 dan kita dalam fasa pengurusan keuangan. Fasa pengurusan keuangan, dan dia berkait rapat dengan menguruskan, dia pengurusan keuangan dan dia berkait rapat dengan, saya nak rujuk bekal terdahulu. Kalau kita tengok pembahagian surah Baqarah ni, kan dia ada 9 bahagian. 9 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bahagian. So bahagian pertama, bahagian hati. Bahagian yang terakhir, bahagian ke-9 ialah tentang doa. Bahagian kedua, cerita Nabi Adam. Bahagian yang ke-8, kita sekarang berada pada bahagian yang ke-8, iaitu peraturan ataupun panduan mengelakkan diri daripada tamak. Guidance on greed. Bagaimana kita nak elakkan diri daripada tamak. Sebab pada cerita Nabi Adam, kerana rasa nak, kerana rasa tamak tu, kita boleh hilang pertimbangan. Kerana rasa tamak, kita boleh hilang pertimbangan. Sebab itu pada panduan untuk mengatasi rasa tamak ini, Allah datangkan peraturan-peraturan berkaitan dengan keuangan. Peraturan-peraturan berkaitan dengan muamalah, terutamanya tentang hutang, bab hutang, tentang riba,
Dan pada ayat yang ke-280 ini another level berkaitan dengan si pemberi hutang. Orang yang memberi hutang ni, dia berhak untuk tagih hutang dia. Duit yang diberi pinjam tu, itu dia punya hak. Jadi dia berhak untuk tagih. Ataupun jika orang yang berhutang sedang mengalami kesempitan. Wa in kana dzu usrah. Ayat 280. Jika orang yang berhutang itu mengalami kesempitan, fa nadhiratun ila maisarah. Maka maka berilah tempoh sehingga dia lapang. Fa nadhiratun ila maisarah. Maka berilah dia tempoh, berilah dia masa sehingga dia lapang. So, rupanya pemiutang dia boleh buat beberapa pilihan. Pilihan pertama, dia tagih hutang dia tu. Pilihan kedua, dia kalau orang tu tak boleh nak bayar sekarang, dia boleh bagi tempoh. Pilihan ketiga, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia sedekahkan hutang tu, itu lebih baik. Kalau kamu sedekahkan hutang itu lebih baik. So, pemiutang asalnya dia beri pinjam. Dan pinjaman itu tanpa riba. Itu dia dah dapat pahala dah. Sebab dia telah bantu orang. Dan kalau orang tu tak dapat nak bayar, dia beri tempoh, itu dapat pahala seterusnya. Kalau orang tu tak dapat lambat bayar, dia beri tempoh, itu pahala seterusnya. Dan dia tunggu dan orang tu tak dapat nak bayar. Ataupun dia tunggu, orang tu tak bayar-bayar. Dan dia ambil pendekatan, tak apalah, aku sedekahkan. So, beri sedekah itu dapat pahala lebih besar. Beri sedekah itu dapat pahala lebih besar. Dan ini bentuk pengorbanan yang lebih besar lagi. Bila bayangkan, peminjam datang nak pinjam, minta tangguh dan beri pinjaman dan dia kata okey tak apa, dia beri sedekah. Apa perasaan orang yang berhutang? Yang berhutang tentu rasa lega. Namun masyarakat yang macam mana, orang yang macam mana yang boleh bertindak begini? Orang jenis yang macam mana yang boleh bertindak macam ni? Orang yang macam mana? Orang yang yakin bahawa ni mana ayat dia tu? Ni. Orang yang yakin bahawa rezeki itu datang dari Allah dan dia yakin Allah akan jamin rezeki dia, lalu dia tidak perlu khawatir dan dia tidak perlu bersedih hati. Itu orang dia macam tu. So tak semua orang boleh buat benda ni. Beri pinjam, kalau setakat 100, 200 tu, itu tak ada masalah. Ini kalau 10,000, 20,000, macam kes semalam, 7,000, anak murid dia pinjam. 7,000 kot. Lepas tu bila dituntut, kena maki lagi. Wah. Dan bayangkan setelah dimaki oleh anak murid sendiri, yang anak murid itu dah dapat PhD, isteri doktor. Tapi cikgu dia ini berbesar hati, tak apalah aku pinjamkan. No, tak apalah aku sedekahkan. Orang yang memberi pinjam akan dapat pahala berganda. Okay? Orang yang memberi pinjam akan dapat pahala berganda. Allah kata, in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu tentang kelebihannya.
Tapi orang yang meminjam, orang yang berhutang tetap wajib bayar. Kewajipan untuk bayar tetap ada. Ini jangan mentang-mentang dia pinjam daripada cikgu dia, lalu dia tahu cikgu dia dah tadabbur Quran, tak apalah, lambat laun cikgu aku nanti dia akan halalkan juga, dia akan sedekah. Tak, orang yang meminjam dia bertanggungjawab untuk langsaikan pinjaman dia. Dia tak ada istilah kira halal lah. Tak. Dia kena usaha untuk bayar. Kalau dia hutang 7,000, dia kena tunjuk effort, usaha untuk dia bayar. 500 sebulan ke, 200 sebulan ke, beransur-ansur. Tunjuk effort tu. Kalaupun dia tak boleh nak bayar ansur-ansur, dia cuba cari, datang selepuk. Kan 7,000. Letak depan cikgu je. Nah, cikgu, ini hutang saya dulu 7,000. Dan itu jam kalau cikgu dia kata, tak apalah, saya dah halalkan. Awak tak payah bayar. Barulah dikira settle. Kan? So begitu tuan-puan. Ini situasi pemiutang. Kalau dia berhadapan dengan penghutang yang tak boleh nak bayar, dia beri tempoh. Ataupun pemiutang boleh convert daripada nilai pinjam kepada nilai sedekah. Sebab pahalanya tu lebih banyak dan lebih berganda. Tuan-puan, antara sedekah dan hutang, mana lebih utama? Mana lebih utama kita beri? Hutang, Ustaz. Hutang. Sebab hutang orang benar-benar perlu, benar-benar terdesak. Berbanding sedekah. Namun, hutang yang kita convert kepada sedekah itu lebih besar. Betul tu. Dia seorang ustaz yang dah ada PhD, sepatutnya dia lebih tahu hukum. Tak apa, jangan risau cikgu. Jangan risau. Itu bila orang yang tahu hukum dan dia buat juga, dia dapat 2 bahagian, 2 kali ganda. Jangan risau. Kita sekarang nak kumpul pahala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita tidak terus-menerus memikirkan benda tu, kan kalau kita dok anggap hutang, kalau kita kekal menganggap ada orang hutang pada aku, entah bila dia nak bayar, kita yang akan jadi stres. Nampak tak? Kita akan jadi stres. Dia janji minggu ni tunggu tak bayar-bayar. So Allah kata, better off kalau tahu dia tak mampu nak bayar minggu ni, berilah tempoh sehingga dia lapang. Nampak tak? Allah nak keluarkan orang yang memberi hutang ni daripada stres, memikirkan bila orang nak bayar hutang aku. Dan tunggu tak bayar-bayar. Sekarang Allah ajak, jom orang-orang pemberi hutang. Apa kata engkau convert je daripada hutang, nilai hutang kepada sedekah. Engkau kira sedekah je. Pahalamu lebih besar. Ayat ini mengajak orang-orang yang memberi hutang supaya tak stres memikirkan hal tu. Gitu. Nampak tak Allah sangat sayang kepada orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang ni dia dah korbankan kepentingan dia untuk orang lain. Dan sekarang Allah turunkan ayat khusus untuk mereka ini supaya kepentingan mereka, terutamanya kepentingan mental,
emosi terjaga. Kat ujung Allah kata in kuntum ta'lamun, kalau kamu benar-benar tahu tentang pulangannya, bukan saja di dunia, tapi pulangan berganda pastinya di akhirat nanti. Mana tahu hanya dengan kita beri pinjam itu, Allah sediakan kita pilihan buruk untuk kita ke mana-mana dalam syurga. Wow, kan? Nilai yang kita beri pinjam takkan boleh beli syurga. Tapi dengan kita beri pinjam, ada possibility Allah beri kita syurga. Kan? Kemudian, Allah tutup conclusion. Allah beri satu conclusion tentang hutang, riba dan bebaskan diri daripada belenggu memikirkan orang hutang pada kita. Allah kata apa? Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah. Maka peliharalah diri kamu, jagalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang nanti kamu pasti akan kembali kepada Allah. Pelihara diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang kamu pasti akan kembali pada Allah. So Allah nak kita mindful. Sentiasa ingat tindak tanduk kita ini akan beri kesan pada hari kiamat. Tindak tanduk kita ini, kita pasti akan kembali bertemu dengan Allah untuk bersoal jawab. Kemudian Allah kata, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap orang menurut apa yang telah diusahakan dan mereka tidak sekalipun dizalimi. Setelah Allah sebut tentang kau berilah dia tempoh ataupun kau anggap je lah sedekah, Allah datangkan ayat selepas tu, kami akan sempurnakan balasan buatmu terhadap apa yang telah engkau laksanakan, apa yang telah engkau usahakan. Bukankah ini janji yang sangat sweet kepada mereka-mereka yang sanggup beri hutang, beri kelapangan buat hidup orang lain? Kan? So, bila Allah kata wahum la yudlamun, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Di mana segala perbuatan baik yang kita buat pasti akan diberi ganjaran dan tidak tertinggal sedikit pun. Dan balasan itu pula berkali ganda daripada apa yang kita buat. Ialah bukan selalu orang datang minta hutang pada kita. Kan, bukannya hari-hari. Setahun kadang tidak sekali. Kadang 2 tahun sekali. Kan, bila terdesak. Tak tahulah kalau memang kita ada kawan yang memang suka berhutang. Kan. So, ada opportunity, ada peluang untuk kita dapat extra income di akhirat. Income yang macam mana? Melalui bantu orang berhutang. Melalui bantu orang berhutang. Tentang 4 orang yang berhutang tu, tu nanti dulu. Itu nanti. Ini orang yang beri hutang. Yang berhutang itu, yang itu dia ada kewajipan. So bila dia tidak tunaikan kewajipan dia, benda tu akan menghantui hidup dia sampai ke akhirat. Jangan risau, catatan tu ada. Catatan tu ada. Bagi orang yang berhutang, kalau dia tak bayar hutang dia, kalau dia tak bayar hutang dia, dia wajib bayar. Dia wajib bayar. Kalau dia tak dapat bayar di dunia dan orang tu mati,
kalau dia tak dapat bayar di dunia dan orang tu mati, sewaktu timbang amal, Allah akan suruh dia bayar hutang dia menggunakan nilai yang diterima di akhirat. Dekat dunia kita ada nilai yang kita setujui untuk buat transaksi. Okay? Dekat dunia ni kita ada nilai yang kita setujui untuk kita buat transaksi. Kalau dekat Malaysia, nilai yang kita setuju guna ringgit Malaysia, duit. Kalau dekat Indonesia, yang kita setuju guna rupiah. Kalau dekat US, USD. Bila habis dunia, nilai-nilai itu sudah tiada. Nilai itu sudah bertukar kepada pahala dan dosa. Nilai yang boleh buat transaksi ialah kebaikan dan kejahatan. Pahala, ganjaran pahala dan dosa. Bayangkan orang yang berhutang dan tak nak bayar hutang dia, dia wajib bayar, dia kena bayar menggunakan pahala yang dia buat, dia kumpul, dia tumpuk untuk akhirat dia. So, bila dituntut, dia kena bayar. Dia kena bayar. Menggunakan pahala-pahala yang dia dah usahakan dekat dunia. So, bila dia habis dah guna pahala dia, dia dah tak ada pahala nak bagi, pilihan lain, dia boleh ambil dosa orang lain untuk dia ambil. Dia boleh ambil dosa orang tu untuk dia. So, selain daripada pahala yang diberi, transaksi yang boleh digunakan ialah engkau ambil dosa aku. So, bukankah itu pelaburan yang menguntungkan? Kan? Kalau kita tahu dia nak bayar hutang berjudi, tak payah bagi. Tak payah hutangkan. Tak payah. Nanti kita menggalakkan dia untuk terus-terusan. Dia sendiri cari penyakit. Pandai-pandailah cari ubat. Kan? Benda berkaitan dengan maksiat. Jangan kita bersekongkol. Dia berjudi, lepas tu dia berhutang, minta kita bayar. Lemak. Tak boleh. Jangan. Ustaz, kalau ada orang yang suka berhutang dan kita bagi hutang dosa, kita tak bagi hutang, dosa ke kita? Tak berdosa. Kita sendiri ada prioriti kita. Kita ada hak untuk beri hutang atau tak beri. Kita tak dikira berdosa. Begitulah bila Nabi beri gambaran siapa orang-orang yang muflis di akhirat nanti. Orang yang muflis ialah sewaktu di akhirat orang akan tuntut pada dia untuk bayar hutang, untuk bayar apa sahaja perkara yang dia buat pada orang lain. Dia sakitkan orang lain, dia kena bayar. Dia ngumpat orang lain, dia kena bayar. Dan akhirnya seluruh bentuk kebaikan yang dia buat, pahala yang dia buat, kosong. Okey. Kemudian kita nak masuk ayat terpanjang dalam Quran. Ayat 282. 282 surah Baqarah. Dan ini adalah ayat bagaimana Allah beri penerangan begitu panjang lebar tentang hutang. Dan sebelum ni kita ada beberapa maklumat disebut tentang infak, sedekah, hutang dan riba.
Ada ayat-ayat berbentuk anjuran, ada ayat-ayat berbentuk amaran. Kemudian mula-mula infak, kemudian tentang riba, kemudian larangan larangan tentang riba, kemudian antara infak dan riba ada suruhan dan larangan tentang perniagaan, pinjam meminjam sesama manusia. So dia bentuk macam ni. Kan mula-mula Allah sebut tentang sedekah, infak, beri infak. Kemudian ada infak ni halal, benda halal. Kemudian di hujung lagi satu ada riba. Macam pen ni kan. Pen ni nampak tak pen? Tak nampak. Tak kena misai pula. Okey. Hujung satu sebelah sini, ini infak. Benda yang halal. Malah dalam infak tu dia ada nafkah dan zakat. Itu wajib. Dalam infak tu ada nafkah dan zakat. Itu wajib. Di hujung sebelah sini, riba. Benda ni haram. Benda ni haram. In between Allah sebut tentang perniagaan. Dan dalam perniagaan, dia ada hukum sunat, dia ada hukum wajib di situ. Dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Antara yang halal dan yang haram. So perniagaan di tengah-tengah. Dan dalam proses perniagaan, dia takkan dapat lari daripada pinjam meminjam. Pinjam meminjam. So perkara yang halal dan dia perlu dihandle with care. Handle dengan baik. Handle dengan baik. So jom kita baca ayat tentang peraturan yang panjang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. So kita semua orang beriman perlu pandang serius, pandang benda ni penting. Sebab mungkin dalam penerangan ni kita tak nampak benda tu penting atau kita tak biasa amalkan. Tapi orang beriman akan take precaution, akan lebih berhati-hati terhadap perkara yang bakal disebut sebentar lagi. Allah kata, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu." Bila kamu menjalankan urusan hutang piutang yang ada tempoh sampai satu masa, maka hendaklah kamu tulis. Kalau kamu berhutang dan hutang tu dalam bentuk janji bayar ansur-ansur, ada tempoh. Satu masa, tempoh masa tertentu, maka hendaklah kamu tulis. Faktubuh dekat situ fi'il amar. Lazimnya fi'il amar ini untuk wajib bila arahan, benda tu wajib buat. Tapi ulama tafsir melihat faktubuh dekat sini hukum dia sunat. Dia tidaklah sampai wajib, sunat. Tapi kalau kita hanya membuat pertimbangan, ini sunat je, tak buat pun tak apa. Tapi perlu diingat, ini arahan dari Allah. So bila kita tak buat arahan dari Allah, akan ada risiko-risiko yang kita perlu berhadapan dengannya. Tu perlu ingat tu. Bila Allah suruh dan kita tak buat, dia ada risiko lain. Dia bukan hanya kita punya pertimbangan, ini wajib, ini sunat, ini harus, tak. So ini adalah ayat umur munazzimah. Arahan pentadbiran. Ayat tentang arahan pentadbiran
berkaitan dengan hutang. Dan ayat ini, awal ayat ini mengajar kita untuk tulis maklumat hutang sesama kita. Walaupun tadi disebut hukumnya apa tadi? Sunat. Tapi kalau kita tak tulis, kan walaupun hukumnya sunat, tapi kalau kita tak tulis, boleh terjadi perpecahan dalam masyarakat. Dan benda tu adalah fitnah besar untuk agama. Kan macam kita punya cikgu, nampak tak? Bila tak tulis, tak didokumenkan, kesan dia macam tu. Dah 7 tahun. Orang tu ustaz. PhD. Tengok. Bila berkait dengan duit, semuanya terbang melayang. Sebab yang boleh jaga tentang cara mengurus keuangan ni adalah takwa. Bukan PhD dia, bukan title ustaz dia, bukan pengetahuan agama dia. Tak. Yang boleh jaga diri dia untuk firm, benar-benar jujur untuk mengurus keuangan, takwa. Takwa. So kalau tak tulis, ada banyak kebarangkalian kita boleh lupa. Atau buat-buat lupa. Atau jadi perbalahan bila masa yang lama telah berlalu. Atau yang berhutang telah mati sebelum sempat hutang dibayar dan waris patut kena bayar. Tapi kalau tak ada maklumat, waris pun akan teragak-agak nak bayar. Maka Allah bantu dengan memberi arahan semacam ini, bantu orang yang memang ada niat nak bayar hutang tu. Kalau tak didokumenkan, yang didokumenkan pun orang tak bayar, tuan-tuan. Berapa ramai hutang kereta, tarik. Hutang rumah, lelong. Hutang emas, burn. Kan? So sebab tu, arahan tulis hutang ini, dia adalah keperluan. Keperluan, bukannya kehendak, bukannya nak, tapi perlu. Nabi pernah memberi nasihat. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat nak bayar semula, maka Allah akan bantu dia menunaikan niat dia tu. Allah akan bantu tunaikan niat dia. Dia niat nak bayar hutang, Allah akan bantu dia untuk tunaikan tunaikan niat dia tu. Namun, siapa-siapa yang ambil harta manusia, berhutang 7,000 dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayar balik, maka Allah akan binasakan diri dia. Man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Tu bahasa Arab dia. Siapa yang berniat berhutang nak habiskan tanpa nak bayar balik, Allah yang akan binasakan dia. So cikgu, jangan risau. Allah sudah pun ambil alih kes ini. Allah dah pun ambil alih kes ini. Jangan risau. Allah yang akan binasakan dia. Kita tak perlu pergi jumpa bomoh siam, nak manderem ke, tak payah, tak payah. Allah yang akan binasakan diri dia. So amat bahaya bagi orang yang meminjam tapi tak ada niat nak bayar. Ada sebuah hadis lain, Nabi sebut, siapa sahaja yang berhutang, lalu dia berniat
tak mahu lunaskan hutang tu. Dia berniat tak nak bayar. Maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Kita tak tahu apa yang bakal berlaku kepada orang yang ada bawa dosa mencuri. Sebab kita tak tahu apa bentuk hukuman bagi kesalahan jenayah mencuri. Sebab hukum hudud di dunia potong tangan. Hukum hudud di dunia potong tangan. So kalau dia di dunia dia potong tangan, dia tak akan kena azab di akhirat. Tapi kalau dia mencuri di dunia dan dia tidak minta dihukum, dia tak minta dihukum, dia akan terima azab sebagai seorang pencuri dan kita tak tahu apa bentuk azab dia sebab Allah tak pernah bagi tahu. Dan sekarang, siapa yang berhutang, berniat tidak mahu melunaskannya, dia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Sebab tu bab hutang tak nak tunaikan, tak nak lunaskan, itu bukan perkara kecil yang boleh diremehkan. Malah, kalau seorang mati syahid tapi ada hutang yang tidak settle, dia takkan dapat masuk syurga. Dia takkan terus dapat masuk syurga. Dia kena tunggu orang dia hutang itu di mahsyar supaya settle dulu. Nabi kata jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dilunaskan hutang baginya. Walau dia masuk syurga. Walau dia mati syahid. Walau dia ada PhD. So orang mati syahid ni tuan-puan, Allah dah letak di dalam syurga. Orang mati syahid, Allah sediakan dia burung. Roh dia ni dimasukkan dalam burung. So burung tu terbang dalam syurga. Terbang dalam syurga, terbang. Tapi bagi orang yang mati syahid dan ada hutang, orang yang mati syahid dan ada hutang, dia di hold. Dia kena tunggu. Dia kena tunggu dan dia kena melalui mahsyar supaya settle. Walaupun si penghutang dah halalkan. Walaupun si penghutang dah halalkan, tapi sebab dia berhutang. Gitu. So dia ada beza. Yang menghalalkan itu dia dapat pahala di sisi Allah. Kalau orang yang menghalalkan, yang seorang lagi dia tak ada niat nak bayar pun, hutang dia tetap wajib bayar. Kalau ada niat tapi bila ada duit, hutang tak diberi keutamaan sebab peminjam macam tak perlukan hutang tu dibayar. Tak. Kita bayar hutang ni bukan ikut tengok peminjam, peminjam dah senang dah, tak payahlah aku bayar hutang aku. No. Menjadi tanggungjawab orang yang berhutang untuk lunaskan hutang dia. Wajib. Wajib kot. Dia bukan sunat. Dia bukan pilihan. Wajib. Dia level wajib. Dan bayangkan, Nabi sampai ke tahap, Nabi tak solatkan jenazah orang yang mati tetapi ada hutang sehingga diselesaikan hutang itu sebab orang itu ada masalah dengan Tuhan.
Sebab tu tolong tulis hutang piutang sesama kita. Nabi tak solatkan jenazah orang tu tau. Sampai hutang dia tu settle. Sampai ada dalam kalangan sahabat yang boleh cover. Siapa yang nak tolong bayar? Ada. Tolong bayar. Okey, ada. Dan baru Nabi proceed solat jenazah. Bayangkan, Nabi sendiri tak nak ambil tanggungjawab. Dia ada masalah dengan Tuhan. Wow. Dahsyat tak? Dahsyat. Dahsyat. Ada sebuah hadis daripada Salamah bin Aqwa. Pernah satu ketika kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami dibawakan sekujur jenazah. Mereka yang membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah, mohon disolatkan jenazah ini. Nabi memberi respon. Apakah dia ada hutang? Mereka jawab, tidak. Kemudian Rasulullah tanya lagi, apakah dia meninggalkan, mewariskan sesuatu? Mereka jawab, tidak. Lalu baginda solatkan jenazah itu. Kemudian dibawakan jenazah lain dan mereka memohon, wahai pesuruh Allah, solatkan jenazah ini. Nabi tanya, dia ada hutang? Mereka jawab, ya. Rasulullah bersabda, adakah dia tinggalkan sesuatu? Mereka jawab, ada 3 dinar. Dia ada tinggalkan sesuatu ke harta? Mereka jawab, ada 3 dinar. Lalu baginda solatkan jenazah tu. Kenapa Nabi solatkan? Sebab 3 dinar tu boleh tebus hutang dia. Boleh digunakan untuk bayar hutang. Kemudian datang jenazah ketiga. Mereka mohon disolatkan jenazah ini. Nabi tanya, apakah dia ada hutang? Mereka jawab, 3 dinar. Mereka jawab 3 dinar hutang dia. Lalu baginda bersabda, biar kalianlah yang bersolat atas jenazah sahabat kalian ni. Nabi tak nak solat. Nabi kata, korang je lah solatkan jenazah ni. Lalu seorang sahabat beri respon, mohon solat ke atas jenazah ini wahai Rasulullah. Aku akan menanggung hutangnya. Lalu baginda solatkan jenazah tu. Gitu. Suatu hutang perlu ditulis. Kalau tak ada bukti macam tu, orang nak bayar pun susah. Ataupun waris nak terima pun susah. Main agak-agak je. Dia pernah kot dia hutang dengan aku dulu 700. Adalah beberapa kali dia bayar. Aku tak tahu berapa kali dia bayar. Tapi entah, aku tak rekod lah. Habis. Penindas walaupun orang yang telah ditindas telah maafkan. Dia kes memaafkan ni, kalau penindas tu pergi jumpa dengan orang yang dia tindas, pergi minta maaf sendiri, itu dimaafkan. Atau orang yang penghutang, dia pergi jumpa orang yang berhutang dengan dia. Tak apalah, kira halal lah hutang aku ni. Jumpa face to face. Bukannya main husnuzon. Dia kan Ustaz Nazri, orang masjid negara. Setakat hutang 200, dia tak tuntut lah, tak apalah. Dia kan baik, dia halalkan nanti. Main kat husnuzon kau je, suka-suka. Kan, kes penindas, ingat lagi tak pelajar UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, yang dia tekap kawan dia tu 90 tekapan streka. Dan orang tu mati. Orang tu mati. Daripada 7 keluarga, 9 keluarga, hanya 2 keluarga yang minta maaf pada waris. Lagi 7 keluarga tak buat apa-apa. Tak buat permohonan maaf pun. Degil macam tu juga.
Dan kau tunggu nanti ke akhirat. Kata siapa? Mana dia tahu? Ada kat situ kan? Kau tunggu ke akhirat nanti. Kan. So, bila Allah suruh tulis supaya tidak kita dah lah pelupa kan. Bab tulis menulis ni terutamanya jemaah lelaki. Kalau dekat surau dekat masjid ni tuan-puan, saya datang bagi kuliah, bagi tadabbur. Kan kita kadang sebut tentang perkataan. Okey, perkataan ni maksudnya apa? Perkataan ni maksudnya apa? Rata-rata jemaah lelaki ni dia tengok nganga. Seronok tengok macam tu dia. Tulisnya tak. Yang selalu menulis ni jemaah perempuan, ibu-ibu. Dia tulis satu persatu, tulis lah daripada satu nokta ke satu nokta. Tapi dua-dua sama. Bila saya datang bulan depannya, okey tuan-puan, kita dah sampai surah yang mana? Dua-dua senyap. Yang lelaki pun senyap, yang perempuan pun senyap. Sebab yang perempuan, satu buku tu 18 ustaz kat situ. Dia tulis lah. Lepas tu bila bulan depannya, mana catatan dulu tu? Entahlah, aku lupa lah. Sama. Lelaki ke perempuan, sama. So kita kena break the circle ni. Kena tulis, kena dokumenkan. Benda ni penting tuan-puan. Terutamanya masyarakat Melayu, dia memang sangat liat nak menulis. Sebab tu sejarah kita ditulis oleh pelbagai sumber. Bukan orang Melayu sendiri yang tulis. Itu penyakit kita. Zaman berzaman. Maka mulakanlah. Tulis. Terutamanya bab berkaitan dengan hutang ni. Tulis itu ada pahala. Tapi Ustaz, saya tak tahulah nak buat perjanjian nak tulis-tulis ni Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Allah kata wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah engkau lantik seorang penulis antara kamu menulisnya dengan betul dan adil. Kita boleh upah orang untuk tulis bagi pihak kita. Kita upah orang untuk buat perjanjian. Sebab tu dengan bank dah siap ada dokumen. Ada bentuk dokumentasi. Tulis dalam buku 55 boleh. Tapi satu salinan bagi kepada orang yang berhutang. Bukan kita simpan seorang. Bagi risit, salinan. Tulis tu perlu detail. Minta dia tanda tangan. Nanti akan diminta saksi. Kalau kita tulis dalam buku 55 kita, itu simpanan peribadi. Orang tu boleh claim, engkau pandai-pandai tulis, tak ada saksi pun. Allah suruh tulis ni bukan tulis diary. Allah suruh tulis ni buat perjanjian. Kalau boleh di stamp macam bank tu, macam bank. Bank tu sedang buat apa yang Allah suruh. Tulis. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kita tak boleh tulis, biar ditulis oleh penulis yang adil. Penulis yang boleh dipercayai. Zaman sekarang walaupun semua orang dikatakan pandai menulis, tetapi perjanjian seperti ini kita boleh guna khidmat peguam. Jadi sama saja, masih lagi memerlukan orang lain untuk tuliskan maklumat perjanjian itu. Kalau tak tahu macam mana nak tulis perjanjian, tanya kawan-kawan yang ada kerja bank. Yes. Kena buat perjanjian, ada acknowledgement, ada receipt, ada saksi. Barulah secure, barulah selamat.
Dan dalam perjanjian tu jelas. Jadi nanti tak adalah orang boleh claim kita, engkau sama je macam Along. Itu Along, perjanjian dia. Jelas tak jelas? Tak. Dalam WhatsApp dia, tak ada. Tak. Dia perlu ada tanda tangan. Tanda tangan. Hitam putih. Hitam putih. Kan sebab akhirnya nanti kita tak tahu hati manusia ni berbolak-balik tuan-puan. Sekarang dia boleh lembut lidah daripada gigi. Lembut gigi dari lidah. Bila dia perlukan. Tapi tolonglah ambil panduan daripada kes cikgu kita ni. Anak murid dia sendiri pinjam 7,000, dah 7 tahun tak bayar, kena maki pula bila tuntut. Sudah banyak kes-kes yang macam ni. Kes-kes yang kita tak mendapat keadilan. Well, dekat dunia bukannya tempat untuk menentukan adil tak adil. Tempat menentukan adil tak adil ni di akhirat. Tapi kita tak naklah lalui kehidupan yang begitu. Yang kita tuntut hak kita, lalu orang yang tak berhati perut ni suka-suka menindas. Sekurang-kurangnya kita ada bukti, siap-siapkan bukti. Begitu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan kalau orang tu memang kerja bank, dia memang pandai tentang bab-bab perjanjian ni. Allah kata pada ayat ni, janganlah penulis tu pula enggan menulis seperti mana Allah telah pun ajarkan dia pandai menulis. Jangan penulis yang boleh menulis tu, jangan penulis yang pandai tu, dia tak nak beri kerjasama untuk menulis. Janganlah pula dia rasa, buang masa je lah nak tulis, alah setakat hutang 500 nak tulis. No, bila diminta untuk jadi penulis, dia perlulah dengan rela hati penuhi hajat orang. Sebab kepandaian dia menulis itu, Allah yang beri. Itu yang Allah kata, kama 'allamahullah. Hendaklah dia menulis seperti mana Allah ajar dia sampai dia jadi pandai. Ada kepandaian, tolong kongsi. Kepandaian engkau itu bukan datang dari engkau. Allah yang beri. Sekarang Allah minta budi bicara engkau, boleh tak tolong tulis? Ini juga mengajar kita. Kalau kita ada kelebihan, Allah beri kita kelebihan. Kelebihan kita boleh jadi moderator. Maka gunakan kelebihan itu untuk kebaikan umum. Kelebihan kita untuk gather orang. Kan, kalau beri tugas pada dia senang. Dia boleh buat. Dan benda ni, arahat ini bukan hanya dalam hal menulis saja. Ada yang pandai mengajar, ada yang pandai bertukang, ada yang pandai mengubat. Kan? Mereka kena jalankan apa yang mereka boleh buat. Ada sebab kerana Allah beri kelebihan dan kepandaian pada kita. Maka gunakanlah kebaikan dan kepandaian tu. Kama 'allamahullah. Seperti mana Allah ajar kamu. So ini, tadabbur ayat ni. Kita ada kelebihan, kita kongsikan. Sebab kelebihan yang kita ada tu Allah beri. Allah beri. Lagi satu maksud yang kita boleh ambil daripada potongan ayat ini, yang menulis tu, dia perlu menulis ikut hukum Allah.
bukan ikut kepala dia. Bukan pakai tulis dia. Contohnya, contoh. Anisah, Puan Anisah pinjam 5,000 dari saya. So Puan Anisah bawa 2 orang saksi, saya bawa 2 orang saksi. Dan kita lantik 1 orang penulis. Siapa yang nak menulis? Puan Nurlela. Tulis. So sebab Allah kata, bantu dia lah diorang. Puan Nurlela pun bantu nak nulis. Okey, apa perjanjiannya Ustaz? Macam ni. Dia pinjam saya 5,000. Bulan pertama, kalau dia belum dapat langsaikan, baki daripada hutang tambah 10%. Ustaz, boleh ke Ustaz? Ini Ustaz cakap, boleh. Itu kan ada unsur riba. Tak boleh ada riba dalam peminjaman. Tak payah tulis. Jangan bantu. Bukan pakai ikut tulis je tak. Jangan ada unsur gharar. Unsur gharar ni macam mana? Pinjam 5,000, bayar ansur-ansur berapa? Bayar ansur-ansur tu tak tahu lagi. Tapi nantilah pada bulan 12. Dijangka habis bulan 12. Tahun bila? Tak sebut tahun. Bulan 12 tahun bila? Tu ada gharar. Gharar ni tidak pasti. Ada unsur-unsur ragu. Bila nak bayar? Bulan 12. Tahun bila? Tak tahu tahun. Tapi bulan 12 lah. Cukup bulan. Cukup bulan yang mana? Nantilah aku bayar hujung bulan. Hujung bulan bila tu? Hujung bulan bila? Hujung bulan ni? Hujung bulan depan? Hujung bulan 2 bulan lagi? Tak jelas. Tu gharar. Atau ada unsur-unsur zalim. Zalim ni macam mana? Saya pinjam daripada Puan Anisah 1,000. So saya bayar balik. Saya bayar balik dengan Puan Anisah 500 plus 1 motor RX-Z. Dia buat apa dengan motor RX-Z? Kan? Lepas tu dia kata, saya kata, motor ni mahal tau Puan. Puan kalau jual boleh dapat 30,000, 40,000 senang-senang aja. Kau dulu hutang dengan aku perlu bayar engkau, aku nak engkau bayar cash. Kalau kau claim motor ni boleh dapat 40-50,000, engkau jual dulu, dapat duit dia bayar sekarang. Bayar pada aku. Dia tak ada unsur zalim. So kalau ada unsur-unsur itu, riba, gharar, zalim, penipuan, penulis kena tegur. So penulis dia juga perlu kenalah orang yang tahu hukum hakam agama. Dia bukan main tulis je. Satulah kita kadang-kadang bila kita mula menulis, kadang-kadang kita perlu juga tengok jam. Sekarang 9.14, kita berhenti dulu, kembali pada moderator. Masya Allah, tarik handbrake tiba-tiba Ustaz. Masya Allah. Ustaz, nak buka soalan ke pada jemaah? Boleh? Boleh? Silakan kalau ada yang nak bertanya insyaAllah sebab next kuliah 9.30. Ustaz, tak ada hal lain Ustaz? Boleh break masa sikit? Seminit dulu. Ada hal lain, aku nak mandi. InsyaAllah. So kita buka 1 atau 2 soalan insyaAllah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau yang berhutang tu anak kita dan dia setiap bulan asyik-asyik minta minjam. Semula kita tulis lah. Lama-lama tiap bulan minta berlarutang bertahun-tahun. Akhirnya membayar tak ada. Lama-lama kita pun dia berhutang ni tak ada bayarnya. Kita pun halatkan lah Ustaz. Macam tu saya Ustaz, anak saya berbelas tahun dah. Saya takut dia berdosa kan, tak bayar. Jadi saya halalkan lah Ustaz. Saya, tak ada harapan nak dapat. Sampailah ni Ustaz. Macam mana tu? Lazimnya dengan anak ni macam tu lah ibu. Anak ni dia memandang mak kan dia punya bank.
daripada kecil sampailah besar. Dan sebab daripada kecil kita apa saja yang dia nak, mungkin waktu tu kita mampu dan kita beri. Dan bila dah dewasa macam ni, asalnya dia baru nak hidup, kita pun bagi bantuan. Lepas tu lama kelamaan dia kaduk naik junjung, kan, macam Belanda dapat tanah. So boleh kita nak buat pendekatan, tak apalah, selalunya bila dengan anak ni kita cepat lembut hati. Walaupun dia dah pinjam beratus ribu dah daripada kita, itulah bentuk kasih ibu tu. Namun sesekali kita boleh bagi tahu bahawa kalau nak, jangan kata nak pinjam. Kalau betul perlu, kata mak boleh tak sedekahkan pada saya. Supaya hati mak ni tak adalah ralat, engkau kata nak pinjam tapi engkau tak bayar balik. Sedangkan bila engkau kata nak pinjam, benda tu jadi hutang. Dan hutang engkau wajib bayar. Tapi kalau daripada awal engkau kata, mak sedekahkan pada aku sekian-sekian banyak. So bila mak beri tu, mak akan lebih rasa, ini kan duit sedekah, bukannya hutang. Sebab penggunaan perkataan ini, dia akan beri impak pada emosi kita. Kalau orang tu berhutang, secara automatik kita akan gambarkan duit ni kita akan dapat balik. Kan, ada harapan duit tu akan dapat balik. Tapi kalau dia guna istilah sedekah, kita akan terbayangkan akan dapat balik. Tak, aku sedekah kot. Sedekah untuk dilupakan. So nilai emosi melalui perkataan tu. Mungkin boleh tukar kod terma, terutamanya dengan anak-anak. Cuma bagi tahu dengan dia, janganlah jadikan kebiasaan. Kebiasaan macam mana? Bila berhutang, tak bayar. Kita kena, mungkin untuk ibu-ibu baru, kan, mendidik cucu, kita kena pecahkan cycle masyarakat kita ni yang berhutang liat nak bayar. Yang berhutang liat nak bayar. Nak didik macam mana, kena daripada kecil. Kalau pinjam, kena pulangkan balik. Kalau kata hutang, kena bayar balik. Duit yang dia simpan tu, kena beri. Bagi balik. Ya, kalau anak-anak lain, kalau dia seorang anak yang susah, apa salahnya bantu? Tapi kalau semua anak susah, jadi tak adil lah untuk layan satu orang ni, dia yang minjam. Yang lain boleh ikat perut, engkau pesal pula macam ni. Dan ya, kita akui untuk hidup zaman berzaman ni, dia ada keperluan kepada duit. Betul, duit tak bawa mati, tapi kalau tak ada duit tu rasa macam nak mati. Macam tu kan? Duit tak bawa mati, tapi kalau tak ada duit tu rasa macam nak mati. Cuma macam mana kita bukan nak duit pun. Kita cuma nak kehidupan kita ni cukup. Kan? Kita bukan hidup ni kerana duit pun. Kita punya impian agar apa yang kita dapat tu cukup. Macam mana nak rasa cukup tu? Salah satu syarat untuk nak dapatkan rasa cukup ialah kita kena tingkatkan takwa. So, puan boleh nasihatkan anak, selama ni hidup engkau macam ni, kalau tak ada duit, minta dengan mak rasa kau punya hidup ni kurang satu. Kau tak rasa cukup. Apa yang kau buat sempit. Tak cukup. Ada bocor di sana sini. Pendapatan mungkin kurang.
Kan, komitmen tinggi tak cukup. So macam mana nak cukupkan? Binalah takwa dalam diri. Bina takwa. Macam mana bina takwa? Cuba sedaya upaya untuk patuh apa sahaja perintah Tuhan. Cuba sedaya upaya untuk patuh apa sahaja perintah Tuhan. Itu nak bina takwa. Dan lihat nanti kesan dia. Hidup kita Allah akan beri kecukupan. Allah beri kecukupan. Dan bukti sudah sangat banyak. Mak bapak kita dulu, orang kampung, anak 10-11 orang. Kerja noreh getah. Kan pendapatan tak pernah lebih dari 500 sebulan. Tapi cukup. Cukup. Kan? Anak bila dah besar pula, kerja bagus-bagus, tak pernah cukup. Something wrong pada kehidupan dia. Something wrong pada takwa dia. So, bab kecukupan ni adalah tentang takwa. Sebab bila kita berusaha untuk takwa, kita akan jaga diri daripada membazir. Kita tak akan banyak buang masa. Kan, benda tak perlu kita tak akan terlibat dengan benda tak perlu. Kita akan cuba solat awal waktu. Kita jaga perilaku kita. Kita tak bazirkan duit. Tak bazirkan duit pada benda yang tak patut. Akhirnya perbelanjaan kita akan dapat kawal dan kita akan dapat tampung keperluan untuk hidup 1 bulan. Takwa. Wallahu a'lam. Betul Ustaz. Kadang-kadang kan lelaki ni ego, dia takkan nak cakap minta. Dia mesti cakap pinjam Ustaz. Dan kadang-kadang kita rasa, aku ni ATM ke? Bila tak ada duit tu memang sedih Ustaz. Bila kadang kita kena ikat perut nak bagi dia duit tu, sedih Ustaz. Nangis saya kadang-kadang. Tapi akhirnya saya halalkan Ustaz. Saya halalkan, saya tak nak dia susah. Tu kasih ibu tu kan. Kasih ibu. Moga-moga puan Allah beri ganjaran yang berlipat ganda. Mudahkan urusan hidupnya dan mudahkan urusan di akhirat nanti. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Kita sampai di sini ke Ustaz? InsyaAllah. Ada lagi ke yang nak bertanya? Ustaz, sebaik-baiknya pewaris tu bayar tak orang yang daripada masjid tu minta langsaikan hutang? Kalau dia percaya maklumat yang disampaikan tu, bayar. Kalau dia ragu, Maknanya kalau dia tidak betul, tak ada, tak bayar tak berdosa lah. bayar tak berdosa lah. Kita bantu dia lah. Terima kasih Ustaz. Ya, sekarang kalau kita buat pinjaman bank, dia siapkan sekali dengan insurans. Jadi kalau kita meninggal, insurans akan cover. Itu antara pendekatan instrumen keuangan Islam. Bila kita buat pinjaman, sekali dengan insurans. Ustaz, satu sebelum berakhir Ustaz. Contoh macam dah belajar ni kan, dah tahu hukum. Kalau berhutang kena sebaiknya diperincikan dengan menulis, dengan ada saksi semua. Tapi kita tak buat benda tu Ustaz. Apa hukum atas diri? Risikonya tanggung sendiri. Berdosa tak? Dia bukan berdosa. Akhirnya kita yang susah. Kita yang susah. Macam mak kita pesan pada kita, kau kan baru lepas bersalin. Pakailah stokin. Kalau tak nanti bentan. Tak pakai. Kita pula jenis anak milenium.
Mana ada nak pantang-pantang ni? Kan? Tiba-tiba satu hari, satu badan rasa seram sejuk. Ya. Rasa seram sejuk. Bila cek doktor, dapat penyakit ginilah. Rupanya betul bentan. Mak ada masalah ke tentang benda tu? Tak ada. Mak cuma kata, sebelum ni, kau kalau nak pergi mana-mana, pakai stokin. Takut bentan. Siapa yang degil tak nak pakai? Kita. Rasakan kaos. Sebab bila ayat tu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kan dia seruan pada orang-orang beriman, maknanya pada sini macam ada risiko menanggung azab lah lepas tu, ada dosanya lah Ustaz kan. Cuma yang dekat sini dia tak ada nilai dosa lah. Okay. Dia ada sebenarnya nilai dosa dalam bentuk macam ni. Kita bagi hutang tak tulis, lepas tu bila berlaku bila kita tuntut berlaku perbalahan, bergaduh, berpisah. Bercerai-berai, berpecah, dosa. Faham? Asalnya apa tadi? Tak tulis. Ya. So risikonya besar, kesannya besar. Baik, insyaAllah. InsyaAllah sampai di sini dulu malam ni. Ini pun baru sebahagian ayat ni Ustaz kan? InsyaAllah kita akan sambung nanti. Bahagian. Okay. Baik. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur ayat 280 hingga sebahagian ayat 282 pada malam ni. Ya ayyuhallazina amanu, seruan dan peringatan kepada orang-orang beriman. Suruhan dan perintah yang perlu diambil perhatian dari perihal orang yang berhutang, dan hukum dalam berhutang diperincikan sebagai panduan dalam kita melalui kehidupan dunia agar tidak menjadi beban di akhirat. Kelak mudah-mudahan kita tidak memandang remehkan perkara yang melibatkan hutang piutang. Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima